Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulakan, cikgu minta semua murid tadah tangan dahulu, baca doa belajar masing-masing. So, kita tadah tangan sama-sama, lepas tu awak baca doa masing-masing. Okey, tadah tangan, baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa belajar. Baik, kita mulakan. Hari ini kita teruskan dengan unit perpuluhan lagi, iaitu darab perpuluhan. Okay, pada minggu lepas kita dah buat tambah dan tolak perpuluhan. So saya kira tiada masalah untuk operasi tambah dan tolak. So minggu ni kita teruskan lagi dengan subtopik yang seterusnya dalam perpuluhan, iaitu darab perpuluhan. Baik, sebelum kita teruskan kelas hari ini, suka cikgu ingatkan ada beberapa peraturan yang telah digariskan dan mesti dipatuhi sepanjang kelas ini berlangsung untuk memastikan semua murid dan saya sendiri cikgu dapat menjalani sesi kelas yang lancar. Baik, yang pertama, semua di antara kita harus dan wajib hormat guru dan rakan. Nombor dua, semua murid diminta buka kamera, jika tak ada apa-apa masalah boleh onkan kamera. Yang ketiga, tolong mutekan mic masing-masing kecuali bila perlu. Maksudnya kalau awak ada soalan nak tanya, awak ada masalah, boleh onkan mic. Tapi selain daripada tu, perlu offkan mic. Nombor empat, sentiasa fokus sepanjang kelas. Nombor lima, beri kerjasama. Maksudnya kalau cikgu ajukan soalan, kalau ada pertanyaan daripada kawan-kawan, kita dengar sama-sama dan kita boleh tolong sama-sama. Dan yang keenam, yang terakhir, maklum dan bagi tahu saya untuk masalah-masalah dalam pembelajaran yang awak hadapi hari ini. Kalau contoh tak boleh nak buat darab, ada masalah, tolong tanya terus. Baik, kita teruskan. Baik, dalam subtopik ini, standard pembelajaran, murid-murid akan mendarab perpuluhan dengan nombor 1 digit. Okay, maksudnya awak akan darab dengan nombor 1 digit, kemudian darab dengan 10, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 3 tempat perpuluhan. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Okay. 3 darab 1.7 liter. So ada unit liter di situ. Baik, murid boleh mendarab dalam bentuk lazim sama ada awak menulis 3 tu di atas, 3 darab 1.7. Boleh, tak ada masalah. Dan saya lebih suka kita tuliskan nombor yang lebih banyak angka dia di atas. 1.7 darab 3. Okay, kalau awak buat terbalik macam yang cikgu tulis yang bahagian bawah pun boleh, tak ada masalah. Masih sama jawapan dia, masih betul. Alright, so sekarang bila darab dengan 3, maksudnya kita fokus kepada sifir 3. Alright, so sekarang rujuk sifir 3. 7 darab 3 berapa? Hafiz, 7 darab 3 berapa? 21. 21. So 1 di sini dan 2 di sini. Alright, so jangan terbalik bila 21, 1 tu kita letak di bahagian bawah, 2 tu di atas. So sekarang 1 darab 3, 3 tambah dengan 2 bersamaan dengan 5. So darab, pelaksanaan operasi darab adalah seperti kita mendarab nombor bulat. Bezanya soalan ini kita ada titik perpuluhan. So sekarang awak lihat dekat sini ada titik perpuluhan, betul? Jadi di mana kita nak letakkan titik perpuluhan bila kita dah selesai mendarab?
So di sini ada dituliskan satu tempat perpuluhan dengan soalan. Dekat soalan ada satu tempat perpuluhan. So bila dekat soalan ni ada satu tempat perpuluhan, dekat jawapan pun ada satu tempat perpuluhan. So kat sini masuk pula. So sini titik perpuluhan. Jadi jawapan dia berapa? 5.1. Ini cikgu tulis balik di atas, jawapan dia 5.1. Baik, murid kena ingat, proses mendarab dilaksanakan seperti kita mendarab nombor bulat. Beza dia, soalan perpuluhan ada titik perpuluhan. Macam mana nak tentukan titik selepas mendarab? So kita tengok dekat atas tu ada satu titik, keluarkan titik ni ke kanan satu kali. Jadi bila keluar satu kali, kita bagi masuk pun satu kali. So letak titik kat situ, tu yang dapat jawapan 5.1. Baik, untuk soalan contoh yang pertama. Semua faham? Faham. Ada soalan? Faham. Tak ada. Tak ada soalan? Baik, cikgu teruskan dengan contoh yang kedua. Baik, tengok contoh yang kedua. 4 darab 2.54 cm. So unit dia sentimeter follow sahaja, tak ada masalah. So sekarang sama ada awak letak nombor 4 tu di atas ataupun kita letak 2.54 tu di atas. So saya lebih suka meletakkan nombor yang lebih banyak tu dekat atas, 2 yang banyak digit. Nilai dia lebih kecil, 2.54 darab 4. Okay, sekarang maksudnya bila darab 4, kita lihat sifir 4. Baik. Syahizi, 4 darab 4. Berapa? 16. 16. So bila 16, nombor yang mana yang kita letak dekat bawah? 1 atau 6? Alia, yang mana letak bawah? 4 darab 4, 16. So yang mana letak di bawah ni? 1 atau 6? 6. Alright, very good. 6 di sini dan 1 kita letakkan di atas, bawah di sebelah. Okay. So seterusnya, nombor 1 yang kita letak dekat atas ni, kita biar dulu. Kita terus laksanakan 5 darab 4. Yang ni pula. 5 darab 4, 20. Apa nak buat dengan 1? Kita perlu tambahkan. 5 darab 4 sama dengan 20, tambah 1 sama dengan 21. Baik, so 1 letak di sini, 2 di atas sini. Yang ni dah sudah tadi, kita dah tambah. Alright, so sekarang 2 darab 4. Sini pula. 2 darab 4, 8. Tambah dengan 2 yang dalam bulatan bersamaan dengan 10. Okay, pendaraban seperti nombor bulat biasa. Beza dia ada titik perpuluhan. Baik, cara nak tentukan titik perpuluhan. Okay, kita tengok kat sini 2 tempat perpuluhan. Maksudnya selepas titik ni ada 2 digit angka. So kita bawa keluar ada 1, 2 tempat perpuluhan. Untuk soalan tu 2 tempat perpuluhan. Jadi bila jawapan kena masuk balik 2. 1, 2. Jadi dekat sini berapa jawapan akhir? Arisa, berapa jawapan dia? 10.16. Alright, very good. 10.16. Okay, jangan yang Arisa sebut tadi betul. Okay, ada kesilapan yang berlaku bila menyebut nombor perpuluhan 10.16. Itu salah. Ataupun 10.16. Itu salah. Kita kena baca 10.16. Alright, cikgu kira yang ini juga tak ada masalah. Pendaraban diulang sekali lagi, didarab seperti biasa. Bezanya soalan ini diletakkan titik
perpuluhan. Baik. Boleh diteruskan dengan contoh yang seterusnya. Satu saya punya. Okey, cikgu teruskan. Okey, contoh yang ini, tadi kita darab seperti biasa, darab dalam bentuk lazim biasa je yang ini. Yang ini kita darab dalam bentuk lazim biasa. Contoh yang pertama dengan contoh yang kedua ni tadi, kita darab dalam bentuk lazim biasa. Yang seterusnya, cikgu nak tunjuk, kita mendarab dengan menggunakan kaedah darab. Assalamualaikum cikgu, sorry baru masuk. Okey. Kita teruskan dengan darab lattice. Ingat lagi tak macam mana nak darab lattice? Ada yang senyum-senyum tu. Alright, tak apa. Darab lattice ni, cara pendaraban dia sama seperti yang kita dah belajar darab lattice dekat nombor bulat. Okay, sekarang kita perlukan kotak. So, kita boleh kira dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 digit nombor. So, cikgu isi dahulu daripada kanan, 2. Cikgu isi daripada kanan, 2 di atas ni. Kemudian 8. Tengok balik nombor, 2, 8, sifar. Lepas tu ada apa? Titik perpuluhan. Ada 3 dan ada 7. 73 perpuluhan sifar 8, 2. Lepas tu ada operasi darab. Jadi kita isi darab, tulis darab dekat sebelah kanan ni, darab berapa? Darab 6. Jadi cikgu isi kat sini darab dengan 6. Okay, ingat bila kaedah lattice kita mesti ada kotak. Alright, dan kaedah lattice selain ada kotak, kita mesti ada apa ni? Garisan, ingat tak? Ada garisan dan garisan tu mesti awak lukis dari bucu ke bucu. Yes. Alright. Okay, so sekarang 73 perpuluhan sifar 82 darab 6. Jadi fokus kepada sifir 6. Okay. Tengok sifir 6 bagi murid yang belum lagi hafal sifir 6 tu, masih ada ingat lupa, boleh rujuk dekat sifir 6. Ada dekat belakang buku awak ada sifir, dekat dalam kad sifir pun ada sifir. Right, 2 darab 6 berapa? 12. Alright, so 12. 1, 2. 12. Okay, 8 darab 6 berapa? 48. Alright, very good. Bagus, 48. Sifar darab 6. Sifar. Sifar, so cikgu tulis sifar. 3 darab 6. 18. 18. 7 darab 6. 42. Baik. So macam mana nak menentukan jawapan? Selalu cikgu pesan awak ambil awak punya pembaris. Letak pembaris awak mengikut garisan yang sending tu. Alright, so garisan yang pertama ni, garisan ni. Tengok ada berapa nombor dia? 2. So cikgu tulis 2 kat sini. Tengok ni. 2. Okay, itu bahagian yang pertama 2. Tengok garisan yang kedua ni. Ada nombor berapa kat sini? 8 dan 1. So 8 tambah 1 berapa? 9. So tulis 9 kat sini. Okay, boleh? Alright, so garisan yang ketiga. Tengok garisan yang ketiga ni awak letak pembaris yang cikgu buat warna hijau ni, awak letak pembaris. So sekarang sifar dengan 4. Kena tambah. Sifar tambah 4, 4. Okay, tengok garisan yang seterusnya. 8 tambah sifar. Jangan letak 80 kat bawah Jangan letak macam ni, salah. Jangan letak 80, awak kena tambahkan je. 8 tambah sifar. 8. Okay, garisan yang seterusnya, garisan yang
terakhir ni 2 tambah 1. 2 tambah 1 bersamaan dengan 3. Dan yang akhir sekali ada nombor bahagian atas, awak salin sahaja, sini adalah 4. So macam mana nak tulis jawapan akhir, macam mana nak dapatkan jawapan akhir. So kita perlu salin nombor ni dari sini sampailah ke sini. Kita salin balik nombor daripada kiri 4, 3, 8, 4, 9, 2. 4, 3, 8, 4, 9, 2. Dah siap ke jawapan kita? Belum. Kenapa belum siap? Sebab? Tak ada titik perpuluhan. Bagus, tiada titik perpuluhan lagi. Jadi sekarang kita tentukan titik perpuluhan dia. Tengok dekat soalan kat atas ni, kita tengok titik perpuluhan. 1, 2, 3 dia punya tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan. So bila 3 tempat perpuluhan, dekat bawah jawapan ni kena masuk berapa? 3 juga. Okey, mula daripada belakang sekali kanan. 1, 2, 3. So kita dah berhenti dekat 3, letak titik perpuluhan. Jadi berapa jawapan akhir dia? 438.492. Cikgu tulis kat atas ni 438.492. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Baik. Yang ini lagi senang. Okey, tadi kita punya standard pembelajaran mendarab nombor perpuluhan dengan nombor 1 digit. Kita dah buat dah. Ni darab dengan 6. Darab dengan 4. Darab dengan 3. So kita dah buat. So seterusnya kita mendarabkan dengan 10, 100 dan 1000. Baik. Sebelum kita buat darab nombor perpuluhan dengan 10, 100, 1000, cikgu nak cuba tanya murid-murid, kalau nombor bulat, contoh 14 darab 10. Berapa ya murid-murid jawapannya? Awak boleh congak sahaja. 14 darab 10. Berapa? 140. Alright, very good. 140. Mana datang 140? Macam mana dapat 140? 14 ni kita salin balik dan sifar ni bawa aje ke hadapan. So 140. So macam mana pula kalau 25 darab 100? Ni masih nombor bulat, belum lagi nombor perpuluhan. Kita nak imbas balik. 25 darab 100. Berapa? Arisa tak dengar. 2,500. Alright. Arisa kata 2,500. Kawan-kawan lihat ya macam mana Arisa dapat 2,500. Nombor 25 dan 25. So yang ni ada 2 sifar. Bawa ke sini 2 sifar. So tu yang jadi 2,500. Baik, itu adalah darab nombor bulat dengan 10, 100 dan 1000. So sekarang kita terus kepada darab nombor perpuluhan. Okey, sama juga, tak perlu buat pengiraan dalam bentuk lazim, kita hanya menggerakkan titik. Baik, ada perkataan darab. Darab kita tulis di bawah ni, dia sangat sinonim dengan perkataan apa cikgu tulis tu? Warna kuning tu. Kanan. Kanan. Alright. So bila darab, awak harus fikirkan kanan. Bila kanan, alright. Kenapa kanan? Sebab darab tu ingat ada huruf A dekat sini, ada huruf A dekat sini. So darab kanan. Okay, kenapa ke kanan? Sebab dia akan, bila darab nombor menjadi lebih besar. Okay, A 3.42 darab 10. Okay, ada titik perpuluhan.
ada darab dengan 10. 10 ada berapa sifar? 1. 1. Bila 1, kita gerak ke kanan 1 kali. So kita bawa titik ni cikgu dah bulatkan warna merah tu titik tu tadi, pergi sebelah kanan 1 kali. So titik tu sekarang dah berpindah ke sini. So berapa jawapan sekarang? Berapa jawapan? Berapa jawapan? 34,3 34,2. Alright, very good. 34/2. Macam tu. Okay, tengok soalan B. Sifar perpuluhan 967 darab 100. Ingat, bila operasi darab, kita bawa ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kanan. Alright, so sekarang dia darab dengan 100. Berapa kali gerak? Ada berapa sifar untuk 100? 2. Jadi kita kena gerak 2 kali. So kita ambil titik dia ni, pindahkan ke kanan gerak 1, 2. Dan titik dia dah pindah kat sini. So jawapan dia, kalau awak salin je terus, awak akan dapat macam ni. Sifar 96.7. Betul? So tapi jawapan akhirnya adalah sifar yang kat depan ni tak guna dah, tak diguna pakai. Jadi jawapan akhir 96.7. Okay, boleh? Boleh. Alright, Boleh. soalan yang ketiga. 4.246 darab 1000. Gerak ke mana tadi? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Berapa kali gerak? Tengok bilangan sifar dekat 1000 tu. Berapa kali gerak? 3. Cikgu ambil punya titik perpuluhan 1, 2, 3. So titik dia dah pindah kat ujung ni. Salin balik nombor dia 4, 2, 4, 6 titik. Tiga titik ni bersamaan dengan titik sifar, perpuluhan sifar, ataupun bersamaan juga dengan 4246. Ingat yang Cikgu Amzah terangkan minggu lepas, nombor bulat adalah perpuluhan sifar. Jadi bila 4246 perpuluhan sifar bersamaan dengan 4246. Okey, ingat untuk mendarab nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000, kita hanya perlu buat pergerakan titik ke kanan. Berapa kali nak gerak bergantung kepada bilangan sifar. Kalau 10, kita gerak 1 kali. Kalau 100, kita gerak 2 kali. Dan kalau 1000, kita perlu gerakkan ke kanan 3 kali. Baik, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Ada. Okey, awak ada pensel kan? Ada. Ada. Okey, sambil awak ada pensel tu, cuba tolong cikgu soalan D, berapa jawapan D? Boleh congak pun. Boleh tulis dekat chat. Kalau tak nak sebut boleh tulis dekat chat. Berapa jawapan yang awak dapat untuk D tu? .78. Okey, Arisa dah dapat. Yang lain? Kaisara, dia dapat jawapan tak? Yang mana soalan? D. .34.78. Macam mana sebut dia Kaisara? 34.78 ataupun 34.78? 78. 78. Ingat dia tak boleh disebut sebagai
Alright, very good. So awak dah dapat soalan D. Kita buat sama-sama. So walaupun 10 ni dekat depan, cara dia masih sama. So darab dengan 10, gerak ke kanan satu kali. So dia pindah kat sini 34.78. Soalan E, berapa jawapan? 100 darab 92.4. RM924. 924. Lain? Kawan-kawan ada nak share jawapan lain? 924. Lagi? 24. 924. Okay, jawapan awak samalah 924. Okay, tengok skrin cikgu. Alright. Tengok E fokus dekat E. 100 darab 92.4. So, cikgu kata apa tadi? Bila darab, gerak ke kanan. So, sekarang soalan E nak gerak berapa kali? 2. 2. So, cikgu geraklah 2 kali. 1, 2. So, titik dia dah pindah kat sini. Ada mangkuk kosong tak? Ada. Ada mangkuk kosong yang tak ada nombor tak? Ada kan? Bila ada dekat mangkuk kosong ni letak sifar. Bila letak sifar, jawapan dia awak salin balik nombor daripada depan, daripada kiri 9, 2, 4, sifar. Titik dia dekat sini. Ataupun nombor bulatnya 9240. Sebab apa jadi 9240? Sebab bila 100 kita gerak 2 kali ke kanan dan bila ada mangkuk kosong ni kita bagi tambah. Bila makan kan, contoh kita makan ke, kita minum ABC ke, mangkuk kosong isilah air, isilah nasi, isi. So sekarang ni bila nombor perpuluhan ada mangkuk kosong, awak letak sifar kat situ. Akan dapat jawapan 9240. Boleh? Okey, kalau boleh cuba soalan F. Cuba soalan F lebih kurang macam E juga. Mesti ada mangkuk tambah tu, mangkuk kosong. 1000 darab 8.3. Ada kawan yang dah share jawapan dekat chat tu? Ada yang nak tanya soalan? Okay, dah dapat jawapan Alright, so maksudnya awak dah lebih faham. Okay, kita cuba buat sama-sama. Kita selesaikan F. 1000 darab 8.3. Bila operasi darab, kita gerak ke kanan. Ingat, darab ni mesti ke kanan. Mesti ke kanan. So berapa kali nak gerak? Tengok bilangan sifar. 1. Ada 3. 2. 3. So titik dia dah pindah sini. Ada mangkuk kosong ke? Ada. Ada berapa mangkuk kosong? 2. 2. Kita letak sifar dekat sini, letak sifar kat sini. Jadi kita salin balik angka daripada kiri. 8, 3, sifar. Ada titik kat sini. Dia sama juga dengan nombor bulat 8,300. Jadi cikgu tengok dekat chat ni ramai bagi jawapan yang betul. Cuma ada seorang yang salah ni, tolong tengok balik. Jawapan dia adalah 8,300. Ingat, kita gerak ke kanan. Kanan, mana tangan kanan? Ke kanan, jangan terbalik ke kiri. Mesti darab ni kita gerakkan ke kanan. Berapa kali nak gerak? Mengikut bilangan sifar. So pergerakan ini hanya boleh digunakan jika kita darab dengan 10, 100 atau 1000. Boleh?
Boleh. Boleh. Okey, kalau nak darab dengan nombor bulat tadi ada dua kaedah yang cikgu tunjukkan. Yang pertama dengan bentuk lazim, yang kedua dalam bentuk lattice. So awak boleh pilih mana-mana cara yang awak senang, yang boleh bagi awak jawab dan dapat jawapan yang tepat. Alright. Okey, cikgu teruskan lagi dengan soalan dalam buku teks awak. Tengok awak dah ada yang dah mula buat ni. Soalan nombor 1. Muka surat berapa tu? RM91. Muka surat 91 dalam buku teks tu. Okay, kita bincang soalan muka surat 91, soalan A, 8 darab 2.3 gram. So sama ada awak nak tulis 8 kat atas pun boleh, awak nak tulis 8 kat bawah pun boleh. So awak prefer bentuk lazim atau bentuk lattice? Okay, kita buat dalam bentuk lazim 2.3 darab 8. Okay, ingat soalan ni ada unit gram, so kita mesti letak unit gram tu siap-siap dah. Berapa gram jawapan dia. So sekarang dia guna sifar 8. Okay, yang dah buat boleh semak dalam buku awak. 2.3 darab 8 ataupun awak boleh tulis 8 darab 2.3. Boleh, tak ada masalah, jawapan tetap akan jadi sama. Okay, 3 darab 8, 24. So 24. 3 darab 8, 24. So kita tuliskan nombor 4 tu dekat sini. 4. 2 kita bawa di sebelah. 10, bawa dekat puluh. 2 tu bawa kat puluh. Okay, seterusnya ambil digit yang seterusnya. 2 darab 8. 2 darab 8, 16. Tambah dengan 2 yang dekat atas ni, 18. So kita letak kat sini, 18. Okay, seterusnya langkah yang terakhir kita tentukan titik perpuluhan. Macam mana nak tentukan? Tengok soalan dia, ambil titik dia 1 kali keluar. Jadi bila yang soalan dia 1 kali keluar, 1 tempat perpuluhan, 1 TP tempat perpuluhan. Soalan dia 1 TP, jawapan pun mesti 1 kali masuk 1 tempat perpuluhan. Jawapan akhir 18.4 gram. Okay, betul? Okay, kalau dah betul, kalau awak dah buat, boleh semak terus. Betul. Baik, soalan boleh tik terus dengan pen warna merah atau pensel. Soalan B, okay, cikgu teruskan. Soalan B, unit dia apa? Sentimeter. 4 darab 0.6 sentimeter. So cikgu suka tulis yang digit banyak tu kat atas, yang banyak digit. So 0.6 darab 4. Kita guna sifar 4. 6 darab 4 sama juga 24. So 4 tinggal kat sini. 2 bawa ke rumah puluh. Sifar darab 4, sifar tambah 2 sama dengan 2. So 2 letak sini. Okay, sekarang kita nak tentukan jawapan, kena letak titik perpuluhan 1 kali keluar, 1 kali masuk. So 2.4. Boleh? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Baik. Contoh yang seterusnya dalam buku teks soalan C. 5.43 meter. Dia nak suruh kita tulis dalam unit 7 darab 5.43 meter. So cikgu tulis siap-siap dah meter kat situ. So 5.43 darab 7. Okay, berapa? Sifar 7 sekarang. Tengok sifar 7. 7 darab 3, 21. Yang di bawah adalah angka 1, 2 ke rumah 10. 4 darab 7, 28. Nampak tak?
Tak. Tak Tak. nampak. Tak nampak. Tak. Tak. Nampak? Tak. Tak Tak. nampak. Sekejap Kenapa? Tak. Tak. Okay, nampak? Nampak. Okay. Tadi tu dia macam cik small lah biskut dia hilang pula sekejap iklan. Alright, so kita teruskan. 4/7/28 tambah 2 yang di atas adalah 30. So bila 30, sifar di bahagian bawah, 3 ni ke rumah puluh. Ke rumah ratus, sorry. Okay, sekarang kita darabkan pula 5/7. 5/7, 35 tambah dengan 3 bersamaan dengan 38. Jadi cikgu tulis 38 di sini. Dah siap ke murid-murid? Dah. Dah. Jawapan cikgu ni dah betul ke belum? Belum. Belum. Sebab apa? Tak ada titik perpuluhan. Tak ada titik perpuluhan. Macam mana cikgu nak letakkan titik perpuluhan? Dekat mana Sebelah 1 ke? Sebelah 8 ke? Sebelah 3 ke? Macam mana nak tentukan? Sebelah kosong. Sebelah kosong. Alright. Sebelah sifar dengan Sebelah 8. sebelah 8. Alright. So kita tengok soalan 1, 2. So dia 2 tempat perpuluhan, 2 tipi. Bila soalan dia 2 tempat perpuluhan, jawapan pun mesti 2 tempat perpuluhan. 1, 2, 38.01 meter. Okay, boleh? Baik, yang seterusnya soalan D 40.52 darab 3. Sifir 3, sifir yang mudah. Baik, di 2 darab 3, 6. 5 darab 3, 15. So 5 yang di sini di bawah, 1 ke rumah ratus. Sifar darab 3, sifar tambah 1, 1. 4 darab 3, 12. So tulis saja 12. Akhir sekali ingat bila kita dah selesai mendarab, kita kena letakkan titik perpuluhan. 1, 2 tempat perpuluhan. 1, 2. So sini titik perpuluhan. Jawapan akhir 121.56. Untuk soalan D, kita tak perlu tulis unit sebab soalan dia tak ada unit kat sini. Kalau soalan dia ada unit macam soalan C ada meter, kita mesti tulis meter. Kalau tiada unit, tidak perlu tulis unit. Baik, ada soalan tak? Tak ada. Okey, semua tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, cikgu nak uji sedikit. Boleh tak? Alright, kalau boleh, sekejap Okay, sekejap. Nak loading tu, pusing-pusing. Darab perpuluhan. Ini soalan dia, ada 5 soalan sahaja. Saya host this game. Okay. So dia ada beberapa bentuk. So hari ni kita nak try guna yang racing. Boleh? Cikgu pilih racing. Awak dah sedia ke untuk berlumba hari ni? Oh, mestilah dah sedia kan?
Sebab dah faham tadi, cikgu tanya tak ada soalan. Alright, cikgu host game. Soalan dia ada 5 je. Okay. Alright, so host now. Cikgu copy link ni. Okay. Tengok dekat message awak. In call chat tu. Okay, cuba. Boleh masuk tak? Boleh? Cuba klik. Cikgu, game ID tu? Kalau klik dia minta ID ke? Ha. Tu ada dekat skrin tu. 2-0-4-8-1. Isi nama panggilan awak. Kalau Arisa, Arisa 4 UPM. Kalau Sofia, tulis Sofia 4. Tulis kelas awak. Kalau 4 USM, tulis 4 nama 4 USM. Syahizi 4 USM. Alright. Berapa ID? ID dia 2-0-1-4-8-1. Belum ada yang masuk lagi ni? Tadi apa tadi? Satu-satu dulu. Tulislah dekat chat. Okey, cikgu tulis 2-0-1-4-8-1. Tu dia. 2-0. Cikgu Dua, lepas apa dah tulis nickname tu kena enter ke? Nickname lepas tu awak tengok dekat skrin dah masuk dah. Awak boleh pilih avatar kat situ. Kalau lambat tak boleh pilih lah, kawan dah ambil. Kena cepat. Ada 6 orang dah masuk. 4 8. Okay, 8. 1. Kita nak racing hari ni. Dah. Bila racing matematik ni, pastikan ada pensel, ada pemadam dengan ada pensel kat tangan. Kertas buku tu masih ada sebab mesti nak racing matematik ni mesti ada kira-kira sikit. Walaupun tak banyak dia ada kira sikit. So standby. Okay, kita bagi kawan-kawan masuk lagi 2 minit. 10.45 kita start. Masuk kan? Okay, ada lagi tak? Kita bagi lagi. 10.45 kita mula. Tajuk dia darab perpuluhan. So apa yang awak dah belajar tadi, kejap lagi nak apply. Soalan tak banyak, ada 5 sahaja. Okay, kita tunggu 1 minit lagi. Senyum-senyum. Tarik nafas, lepas. Ada lagi yang nak masuk? Kaisar dah tak apa. Okay. Kalau tak ada kita sedia 30 saat lagi. Nak record lah. Alright, 10.45 baca bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertarung. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan dekat skrin awak tau.
Itu apa ke? Alright. Baik. Baru nak tukar lah hai. Okay, so sekarang ni tak apa, kita tengok dahulu. No. Okay, sorry. Okay, kita tengok dahulu kalau ikut final standing ni, Qayyum nombor 1 lah. Ada Sir Hamzah lah lawan dengan awak. Sir Hamzah dapat nombor 2. Tapi Sir tak siap soalan 1 tu. Dan nombor 2 sama dengan Sir iaitu Kasdina 4. Okay, kat sini kita nampak nombor 1 Qayyum sebab dia dapat jawab semua soalan. Tapi dekat sini kita nak tengok siapa yang boleh jawab betul semua, siapa yang berjaya mencuba semua soalan. Okay, tadi kita ada 19 pemain. Main tu. Alright, 43 dapat jawab betul, 26 jawab salah. Tadi tengok Qayyum, walaupun dia dapat nombor 1, dia dapat jawab semua soalan, tapi tengok peratusan dia sebelah kiri tu. Berapa yang dia betul? Hanya 38%. Tapi tadi dia menang sebab apa? Sebab dia dapat jawab semua soalan. Dia dapat jawab semua soalan tapi ada yang salah. Okay, tengok Kasdina, walaupun dia dapat nombor 2 tapi dia dapat 100% betul. Dia dapat jawab 5 soalan. Sir Hamzah dapat jawab 4 soalan dengan betul. Arisa pun sama, dapat jawab 4 soalan dengan betul. Alright, ingat walaupun tadi Qayyum dapat nombor 1, dia dapat jawab semua soalan tapi peratusan ketepatan jawapan dia hanya 38%. Okay, itu saja je nak test market tu. Alright, so cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan tak sebelum kita akhiri PDPR hari ni? Tak ada. Ada. Faham tak macam mana nak mendarab nombor perpuluhan? Faham. Faham. Okay, ingat cikgu ingat semula untuk darab dengan nombor 1 digit tadi ada 2 cara. Pertama, bentuk lazim biasa. Yang kedua, kita boleh gunakan bentuk lattice. Yang seterusnya tadi bila kita darabkan dengan 10, 100 dengan 1000, kita hanya gerakkan titik. Kita gerakkan titik ke mana? Titik ke kanan. Alright, so kita gerakkan titik ke kanan. Baik, so berapa kali nak gerak tu bergantung kepada bilangan sifar. Okay. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua atas kerjasama hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Cikgu, saya tak ada muka surat 91 dengan 92.
Buku awak tak ada 91 dan 92. Okey, apa cikgu share link buku teks digital sekejap Cikgu, lagi. saya punya pun tak ada. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. 92. Bye. Boleh lihat ke cikgu? Boleh left 90 sampai 100. Yang tak ada muka surat, cikgu akan share kat dalam grup kelas. Dia punya muka surat 91 dengan 92. Okey, Assalamualaikum. Bye. 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 Salam. Bye. Minggu depan insyaAllah.